Wa qad jumi'a fi batinika sifatu minha, kena cepat gitu kak. Wa qad jumi'at fi batinika sifatun minha sifatul bahaim wa minha sifatus siba wa minha sifatus syayatin wa minha sifatul malaikah. Dan telah dihimpunkan dalam batin kita, dalam batin manusia itu berapa sifat. Sifat. Bukan hakikat zat tu serupa tidak, tapi sifat. Sifat. Antaranya sifat yang pertama sifat bahaim, sifat bahimah, sifat binatang, kebinatangan, an'am, binatang umpama lembu, kambing, binatang yang mungkin binatang buah lah. Bagaimana kejayaan dia hanya makan minum, bersenggama. Kalau itulah hanya menjadi matlamat hidup manusia, hanya memenuhi tuntutan makan minum, nikah. Jadi tak ada bezanya manusia itu dengan bahaim. Wa minha sifatus siba, dan antaranya sifat as-siba, sifat binatang buas. Sifat binatang buas yang mana tidak diharapkan kebaikan daripadanya dan ditakutkan kejahatannya, umpama ular, singa, rimau. Jadi manusia boleh bersifat dengan sifat binatang buah, bahkan lebih berat lagi. Sebagaimana kata guru kami, Sidi Dr. Luqman Al-Hakim, hafizahullah, seekor singa boleh membunuh seekor haiwan dalam satu masa. Sedangkan manusia boleh gunakan akal mereka, boleh membunuh beratus-ratus lagi orang dalam satu masa. Wa minha sifatus syayatin, dan terhimpun juga dalam diri manusia itu sifat syayatin. Sifat syaitan adalah roh yang sifatnya adalah jahat, yang sentiasa ingin membuat penipuan. Dihiaskan dengan bisikan-bisikan, perkataan-perkataan yang indah, perkataan yang baik, yang berupa-rupa kebaikan, tapi hakikatnya ada penipuan di situ. Sebagaimana kita tahu bagaimana syaitan buat makar atas Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mana yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain akan kata-kata yang sebenarnya menipu, kata-kata yang dusta, yang indah. Yang indah untuk memperdayakan pendengar. Dia ada sifat-sifat manusia banyak macam tu. Wa minha sifatul malaikah, ada juga sifat-sifat malaikah. Mana malaikat ni sifat-sifat yang akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terhindar daripada sifat-sifat yang mazmumah. Yang setiap pergerakan dia adalah kerana ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Faruhu hakikatu jauhar, maka roh adalah hakikat diri insan, diri syakhsiah kita. Maka roh adalah hakikat jauhar kita, insaniah kita, syakhsiah kita, adalah roh kita, bukan jasad kita. Melainkan jasad kita hanya semata-mata alat dan pakaian sahaja. Kalaulah sifat manusia itu dia bersifat dengan sifat binatang buah, jadi tangan kaki dia adalah untuk melaksanakan sifat dia. Dia sifat dia binatang buah, jadi tangan kaki untuk, contohnya untuk membunuh, untuk memukul, untuk memudaratkan orang lain. Kalau sifatnya syaitan, jadi semua panca indera dia, anggota dia adalah mengarahkan kepada membuat penipuan-penipuan. Wa ghairuha gharibu minka, selain daripada ruh adalah perkara yang asing, bukanlah hakikat asal kepada insaniah kita. Selain pada ruh, pada jasad, badan, kawarih, sens kita, panca indera kita. Ariyatan andaka, hanya pinjaman, bersifat pinjaman semata-mata. Amanah pada kita untuk kita jaga dan akan dipersoalkan pada hari kiamat. Wal wajibu alaika, maka wajib atas kamu anta'rifa haza, maka wajib atas kamu mengetahui perkara ini, mana apa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Imam Al-Ghazali kata waqad jumi'at, telah dihimpunkan. Jadi kita ma'ruf guna bina majhul situ,
Kerana apa? Kerana maklum dah di ilmi apa dia fa'il dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan dalam diri kita tu. Jadi kita wajib kita kenal apa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita akan sifat-sifat yang 4 itu. Kita tak kok mana? Binatang jadian ke, serigala jadian ke, harimau jadian ke, lembu jadian ke, ataupun malaikat jadian, ataupun syaitan jadian. Na'udzubillah min zalik. Wa ta'rifu anna likulli wahidin min haula'i ghiza'an wa sa'adah. Dan kamu kena gerti bahawa setiap daripada apa yang disebutkan tadi, daripada sifat bahimah, sifat sifat as-siba' sifat bahaim, sifat haiwan, sifat binatang-binatang buas, sifat syaitan, sifat malaikat, ada ghiza min haula ghizaan wa sa'adah, ada ghiza, ada santapan dan juga sa'adah, kebahagiaan yang masing-masing. Fa inna sa'adatal bahaimi fil akli wasyurbi wan naumi wan nikah. Maka sungguhnya sa'adah, kebahagiaan bagi bahaim, haiwan-haiwan, umpama lembu apa semua tu. Dan sekiranya itulah manusia itu bersifat dengan sifat itu semata-mata adalah pada makan, wasyurbi minum, wan naum tidur, wan nikah dan juga nikah. Haiwan tak nikah dengan manusia nikah lah, nikah pasal dia. Itulah saadah dia, heaven dah dia. Ada heaven dah dia. Kalau sekat makan dia, lemah. Tak ada, sedih dia lah, monyok dia. Tak boleh makan, tak boleh minum apa. Ada. Dia makan, minum, tidur, nikah, tu hak kerja bahaim. Fa in kunta minhum fastahi fi a'malil jawfi wal farji. Kalaulah fa in kunta, sekiranya mu daripada mereka, sekiranya mu ni umpama bahaim je. Fajtahid fi a'mal al-jawf wal far, maka mujahadahlah, ijtihad bersungguhlah untuk buat kerja-kerja memenuhi anggota jawf, rongga kita, makan minum dan juga faras, kemaluan, semata-mata Tuhan lah tu. Itulah. Kalau itulah hakikat kerja kita, hakikat kenapa kita dijadikan, hakikat diri kita, maka tak ada bezalah. Wa sa'adatu sibai fi darbi wal fatki, dan kebahagiaan sibak, kebahagiaan binatang buah adalah pada memukul, wal fatki di mana menyerang dan membunuh. Itu heaven bagi saadah bagi binatang buah. Beli rima, kita tengok National Geographic tak? Tak ya, so kebahagiaan dia tidak perangai apa monyet, singa ni. Rima tidak perangai apa monyet, tidak perangai apa lembu. Dia tak bahagia gitu, dia kena bahagia, dia kena hamba, binatang lain, dia kena kekoh, dia kena terkekeh. Kalau kebahagiaan kita manusia pada benda begitu, jadi kita ni asibak. Kita ni asibak, walaupun kita rangka kita adalah manusia, kita ni, ruh kita adalah ruh binatang buas. Singa, rima, ada. Wa sa'adatu syayatina fil makri wasyarri wal hayali. Dan saadah, kebahagiaan pada syaitan pula adalah pada makar, pada tipu daya, wasyarri dan kejahatan, hayal dan hilah. Fa in kunta minhu, sekiranya kamu daripadanya, auzubillah, daripada sifat-sifat syaitan, fashtagil bistighalihim, maka bersibuklah dengan sebagaimana syaitan sibuk. Syaitan sibuk dengan sibuk nak kerja hari-hari atau untuk makar, atau syar, hiyal. Wa sa'adatul malaikah, adapun kebahagiaan malaikat fi musyahadatil jamal hadratir rububiyah. Maka dan saadah, adapun saadah kebahagiaan malaikat adalah pada musyahadah, melihat dengan mata hati akan jama, akan keindahan hadrah rububiyah, keindahan Tuhan. Walaysa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariq, dan tidak ada dan malaikat ini suci daripada sifat-sifat syahwah, sifat-sifat ghadab. Jadi malaikat suci daripada sifat-sifat kehaiwanan, sifat-sifat binatang buah, sifat-sifat syaitan. Kerana mereka memang diciptakan semata-mata untuk kebaikan. Tapi manusia ia boleh bersifat dengan sifat bahimah, boleh bersifat dengan sabaiyah, boleh sifat dengan sifat syaitaniyah.
Kerana manusia benarnya tak boleh terlepas daripada dua perkara. Iaitu apa dia? Iaitu syahwat dan ghadab. Kita perlu juga, memang kita nak kita nak memusuhi syahwat dan ghadab, tetapi kita tak boleh nak singkirkan. Kerana tanpa syahwat dan ghadab kita tak boleh nak tabir diri kita. Contohnya, kita ni boleh bangun, kita boleh kecek hari ni. Kita boleh bangun, kita boleh segar ni, buat apa? Dengan syahwat kita juga. Syahwat kita lah, dengan syahwat kita makan tak? Kita makan boleh segar. Dengan syahwat kita lah kita makan segar. Ini perlu syahwat juga. Cuma soalnya, bagaimana kita nak mengendalikan syahwat dan ghadab ini, kalau tidak terkendali, boleh menyebabkan bersifat dengan sifat-sifat berhaimah, sibak dan sebagainya. Fa in kunta min jauharil malaikah, sekiranya kamu daripada jauhan malaikah, tadi dah. Sa'adah malaikat lah pada musyahadah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Malaikat ihsan saja. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in kunta min jauharil malaikah, sekiranya kamu daripada jauhar malaikah, manusia sifat-sifat malaikat. Setiap diri kita adalah manusia, tetapi kalau kita mempunyai sifat-sifat malaikat, fajtahid fi ma'rifati aslika, maka berusahalah, bersungguhlah untuk mengenal asal kita, asal kejadian kita, asal hakikat diri kita, yang mana kita, apa dia kita ni, terdiri daripada ruh, jasad, hakikat sebenar diri kita adalah ruh. Hatta ta'rifat tariqa, sehinggalah kamu mengenal hatta ta'rifat tariqa ila hadrati ilahiyah, sehingga kamu mengenal jalan kepada Tuhan. Wa tablugha ila musyahadatil jalali wal jamal, dan kamu akan sampai kepada musyahadah al jalal wal jamal. Al jalal wal jamal Allah Subhanahu wa taala lah. Cuma jalan ni adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat panggil khusus pada sifat Tuhan yang untuk uqubah, untuk balasan jahat, balasan bersifat qahar, memaksa, mengeraskan, bersifat ghadab, sukhtun, bersifat menjauhkan, bersifat sifat-sifat yang kerah lah. Adapun jamal, sifat Allah Subhanahu wa taala yang rahmat, lutfun, al-karam, ihsan, itu beza dia. Jadi apabila kita usaha kenal diri kita, kita boleh bersifat dengan sifat malaikat, iaitu sifat untuk musyahadah hadrah rububiyah, musyahadah jalal, sifat jalal dan sifat jamal Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhallisu nafsaka, dan waktu kita itu wa tukhallisu nafsaka, dan membebaskan, menyucikan nafsu kita, diri kita, min qaidi syahwatil wal ghadab, daripada ikatan syahwat dan ghadab. Ikatan syahwat dan ghadab, marah. Ini punca. Ya, sebenarnya syahwat dan ghadab ni ada jawatan penting dalam, kalau ibarat tubuh kita ni umpama daulah, diri kita umpama satu negara, ya pakat besar ni. Syahwat dan ghadab ni ya mentadbir besar ni. Syahwat ni umpama untuk mana menteri dah, mana menguruskan, ada wali hak menguruskan diri kita. Dan ghadab ni umpama Kementerian Hal Ehwal dalam negeri, mana umpama yang ketua bagi segala askar, segala polis. Nanti kita akan bincangkan dalam kitab ni. Tetapi kalaulah mereka ni menjadi, tapi sifat mereka syahwat dengan ghadab ni memang sifat hak tak molek. Tapi kita perlu pada dia untuk menguruskan, maknanya roh perlu dikendalikan dengan roh yang baik. Kalau tidak diserahkan kendalian kepada syahwat dan ghadab, manusia akan menjadi bahaimah, akan jadi sibak, akan jadi syayatin. Jadi kita kena lepaskan diri kita daripada ikatan syahwat dan ghadab. Mana mereka perlu jadi tunggangan. Syahwat bukan mereka pun diri kita juga. Syahwat dan ghadab diri kita juga. Mana perlu kita tunggang mereka, jangan mereka tunggang kita. Mana sekiranya manusia tidak membebas daripada ikatan syahwat dan ghadab,
selagi mana manusia itu terikat dengan ikatan mana dikendalikan oleh syahwat ghadab, bukan dia yang mengendalikan syahwat dan ghadab, maka tidak akan mungkin untuk bangkit untuk berjalan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah tidak ada jalan untuk kita untuk ke arah itu, untuk kita melepaskan ikatan syahwat dan ghadab melainkan dengan mujahadah. Mujahadah dengan arti kata lain, kita menyalahi nafsu, hawa nafsu kita. Wa ta'lama anna hazihi sifati li ayyi syai'in rukiba fika. Dan kamu kena tahu, Imam Ghazali kata bahawa sifat-sifat ini, sifat syahwat ghadab, li ayyi syai'in rukiba fika, lagu mana pun kena tahu bahawa mereka ni syahwat ghadab ni memang tersusun dari kita. Kita bukan malaikat, walaupun kita ni boleh bersifat dengan sifat malaikat, tetapi struktur kita bukan malaikat yang sebenarnya. Sebab kita tak lepas, kita ada secara semula jadinya syahwat yang ghadab dibina. Sebab kita makan minum, malaikat tak makan minum. Kita menikah kahwin, malaikat tidak menikah kahwin. Kita berjihad, malaikat tidak berjihad. Jadi perlu pada kita, perlu pada syahwat, perlu pada ghadab. Kita perlu cemburu kepada benda-benda baik. Cemburu pada isteri kita, anak kita. Jaga kehormatan mereka. Dan perlu pada ghadab. Perlu pada ghadab. Memang kita kena tahu wa ta'lama anna hazihi sifat, bahawa sifat-sifat ni, syahwat dan ghadab ni, li ayyi syai'in rukiba fika, lagu mana pun tersusun pada diri kita. Fama khalaqallahu ta'ala litakuna asirha. Tapi kita kena faham, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan syahwat dan ghadab ini litakuna asirha, bukanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan syahwat dan ghadab ini supaya kita menjadi tawanan mereka. Kita menjadi tawanan syahwat dan ghadab. Walakin tetapi khalaqaha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan syahwat dan ghadab ini hatta takuna asraka, supaya syahwat ghadab ini menjadi tawanan kamu, tawanan kita, bukan kita jadi tawanan mereka. Wa tusakhkhira halis safaril ladzi qaddama, dan kita kena dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan syahwat dan ghadab yang tersusun dari kita, supaya wa tusakhkhiraha, supaya kita menguasai, kita mengurus, kita meritahlah. Tusakhkhiraha, mana kita ritah, kita jadi buh. Lis-safaril ladzi qaddamak, ini pada perjalanan yang mana dikendalikan oleh kita. Wa taj'ala ihdaha markabaka wal ukhra silahaka, dan menjadikan satunya tanda situ, satunya itu nafsu syahwat tu. Wa taj'ala ihda, satu daripada dua, ada syahwat dan ghadab, dan kita menjadikan satunya, mana syahwat sini, syahwat, nafsu syahwat ni, markabah, sebagai tunggangan kita untuk kita mendapat kebaikan, untuk kita mendapat manfaat daripada amal kita. Tapi kalau kita tidak, bukan kita yang mengendalikan kereta, tapi kereta yang mengendalikan kita, maka rosak. Kita naik kereta tak? Kita naik kereta. Memang kita kena kendali betul-betul. Bagi tak siapa 5 minit, bagi tak apa minit pun. Kita pergi kereta, kita naik kereta, pergi naik motor, kita naik motor. Kita bawa motor. Cuba kita, okey, motor pula bawa kita, bukan kita bawa motor. Kita tutup mata, kita senyap gitu, habis. Tak siapa seminit, beberapa saat habis. Begitulah juga. Jadi nafsu ni kita yang driver. Nafsu dia, mana mereka tu tunggangan kita. Tapi kalaulah kita, kalau dia mengendalikan kita, kita akan sibuk dengan apa ni, kita sibukkan dengan hawa nafsu kita. Kan nafsu, kata Sidi Abdul Qadir Al-Jailani, al-hawa in lam tarkabha rakabatka. Ingat al-hawa illam tarkabha rakabatka. Hawa ni, hawa nafsu ni, sekiranya mu tak tunggal, mu tak kendalikan, mu tak tunggal dia akan tunggal kamu. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, an-nafsu illam tashghilha bil khair shaghalatka bil syarri. Itu sifat besar. Nafsu ni sekiranya kamu tidak sibukkan dengan benda-benda baik, dia akan sibukkan dengan benda jahat. Itu cerita dia. Kalau tak kendali, dia akan mengendalikan. Memang nafsu ni gila kuasa. Memang nafsu ni yang gila, dia biasanya jahat ada,
Tapi kita kena guna dia untuk kita. Kita tak pisah daripada dia. Tetapi sekali kita lock pada dia, dia akan menguasai, dia pula akan tunggang kita. Kalau kita tak sibukkan nafsu kita dengan benda-benda baik, maka dia akan sibukkan benda-benda jahat. Itu pasal nafsu. Siapa-siapa pun begitu berlaku. Nah. Walakin pagi-pagi ni kita sibukkan ni apa dengan kita menuntut ilmu, dengan kita berzikir, dengan kita benda baik. Kalau kita tak buat benda gitu, kita akan tidur dah. Kita akan buat benda tak baik. Kita akan tengok benda-benda tak baik. Begitu ya sipil ya. Wa taj'ala ihdaha markabaka, dan menjadikan satunya mana nafsu itu sebagai tunggangan kamu, wal ukhra silahakan, dan hak lain apa dia? Ghadab, nafsu ghadabiyah, nafsu marah itu sebagai senjatamu, bekalam, senjata. Ghadab ni menjadi senjata kita untuk kebaikan kita. Syahwat ni menjadi tunggangan kita. Hal ni hatta tasida biha sa'adat. Dengan kita mengendalikan betul-betul hak nafsu, kita buat nunggal dia. Bukan tunggangan nafsu. Kita menunggang nafsu tak apa. Jangan nafsu tunggang kita bunuh. Dan kita menjadikan ghadab ini sebagai senjata kita. Bukan kita jadi senjata bagi ghadab. Hancur. Tengok hok dalam kalau tengok hok dalam hancur di dunia lagi. Rosak kehidupan, kata duduk dalam jail lah. Di terpenjara. Dari dunia kita terpenjara dah. Kita tengok mestilah tak lari daripada dua. Syahwat ghadab menyebabkan mereka di sana. Mereka yang hancur rosak dari dunia lagi pun disebabkan dua ni lah. Dunia, akhirat lagilah. Jadi kalau kita kendalikan nafsu ni sebagai markab kita, sebagai tunggangan kita, syahwat ghadab ni sebagai silah kita, senjata kita, hatta tasida biha, sehingga kita dapat memburu dengannya, dengan syahwat dan ghadab ini, hatta tasida biha sa'adataka, kebahagiaanmu. Mana kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita dapat kendalikan. Bagaimana? Contohnya kata bagaimana si taksabil iradah, CD guru kita Dr. Luqman Al-Hakim. Contohnya kita maknanya contohnya pertamanya ada hikmahnya. Ada hikmah di sana, ada hikmah rabbaniyah. Allah Subhanahu taala ciptakan syahwat dalam diri kita. Diciptakan syahwat dalam diri kita. Bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu dalam diri kita melainkan ada manfaat pada diri kita sebenarnya. Jadi syahwat ni adalah sebenarnya sebagai tangga untuk kita mendaki kepada ketinggian, kesempurnaan. Dan kita dapat mencapai sa'adah, kebahagiaan sampai kepada Rabbil Ardi was Samawati. Apabila kita mengendalikan. Allah Subhanahu wa taala, antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat ini yang mana tersusun dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala masa sama menyediakan manfazan, menyediakan laluan, menyediakan tempat dan sudut syarak untuk kita melepaskan syahwat itu. Contoh Allah Subhanahu wa taala meletakkan syahwat faras, maluan bagi manusia, tetapi ada laluannya adalah az-zawaj, pernikahan. Allah Subhanahu wa taala cipta tapi perlu dikendalikan dengan apa? Dengan syarak, dengan hukum syarak. Dengan syarak, dengan nikah, dengan menjaga zina, dengan jadi Allah Subhanahu wa taala bagi pahala pula, sempurna pula agama dia. Begitu Allah Subhanahu wa taala cipta syahwat makan bagi kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita boleh makan benda-benda yang halal. Allah Subhanahu wa taala ciptakan syahwat dalam pada kemaluan. Allah Subhanahu wa taala bagi ada syariat pernikahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut pula, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Antara ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan diri kita pasangan supaya kita dapat ada sakanah, ada sakinah, ada ketenangan, dan mawaddah dan kasih sayang dan rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inilah ayat dalil-dalil bagi siapa? Bagi mereka yang golongan berfikir. Yang bagi golongan yang berfikir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syahwat. Apabila kita manusia tu meletakkan pada tempat dia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala pula, bagi sawat, bagi ajran. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bud'i ahadikum sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam bud'i ni maknanya dalam maknanya jimuk lah. Jimuk pada ahadikum, apa ni jimuk kamu sedekah. Mana jimuk mendatangi isteri kamu sedekah. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Sahabat tanya, ya Rasulullah, dah kita mendatangi, mana kita berjimuk lah dengan isteri kita, mendatangi dengan syahwat, boleh pahala juga Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ara'aitum law wada'aha fi harami akana 'alaiha fiha wizrun? Tidakkah kamu bukankah kamu tahu, bukankah apabila kamu meletakkan syahwat itu pada haram, boleh dosa besar? Fagadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Begitu juga kalau membuat letak pada tempat yang halal, maka boleh pahala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syahwat ni juga. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi mereka yang mukhalafah, yang menyalahi tidak ikut erel lah, kata bahasa Kelantan, dan mujahadah akan syahwat ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi darajat yang besar, kebaikan yang banyak, sebagaimana antaranya ada sebut dalam Sahihaini, dalam Bukhari Muslim, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqatin a'zama ajra? Ya Rasulullah, sedekah gapo paling besar sekian ganjarannya? Qala, jawab Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Masya-Allah. Sedekah mu tu sihat. Kalau tahu kena sedekah kita sihat tu, nak apa nama? Nak tersesat. Wasyahi, mana kita sihat, mana kita boleh guna, bukan betul saja harta kita ni. Banyak kita boleh buat benda. Wasyahihun, mun dia rasa saya berharta, kopi tak ada, bukan tak ada, tapi sedekah juga, bukan tak kopi benar ni, kita kopi, tapi kita sedekah, taksal fakran, dah lah tu kita takut fakir pula, tapi kita sedekah, wa ta'mulu ghina, dan kita ni berazai bercita-cita nak kaya, tapi kita sedekah, kenapa tak? Mana sahabat tanya, gapo ya sedekah paling besar sekali? Sedekah mu ni sihat, mu ni kopi, mu ni tayar harta lah. Patu mu takut pakai, patu mu nak kaya, tapi mu sedekah. Gapo ya situ? Makna mukhalafah nafsu, mukhalafah syahwat gitu. Itu lebih besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kebaikan. Setiap kali kita rasa susah nak buat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran yang lebih besar, sebagaimana sebut dalam hadis Sahih Bukhari, innal a'malal birri kullama sa'abta, sungguh amal kebaikan apabila mu rasa susah, kana ajruha a'zam, sungguhnya ganjarannya lebih besar. Itu syahwat. Ada mungkin banyak lagi, banyak lagi hikmah dia Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Apabila kita kendalikan, kita jadikan dia sebagai tunggangan kita, bukan dia menunggang kita. Begitu juga dengan ghadab. Dua poin penting dah, syahwat dan ghadab. Dari kita. Ghadab. Sebagaimana firman guru kita, Dr. Muhammad Hakim Al-Azhari hafizallah, mendatangkan ayat,
wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimin al ghaiz, dan orang yang menjaga, menahan, menjaga ghaiz. Ghaiz ni setengah ulama kata, ghaiz ni lebih berteruk, lebih marah tapi berat lagi. Asyadul ghadab, marah-marah doa, marah sangat, nak marah sungguh. Ghaiz ni. Tapi kata wal khazimin, orang yang menahan marah yang tenda bergolak tu, setengah kata ulama kata ghaiz ni mari rasa marah bila diambil ke diambil atau hak-hak dia yang bersifat madiah, bersifat material, umpama harta ke ataupun kemuliaan ke, benda-benda begitu. Jadi nak mari marah mana kita tu. Kalau marah tak ada kait dengan kita, tak marah mana. Kalau kita walaupun sia, orang ambil dengan gitu kita rasa nak marah. Walaupun kalau kita tak ke mana sia, tapi kalau ambil dengan tak molek kita rasa nak marah. Ada mari ghaiz. Wal kazimin ghaiz. Tu noyak nak masuk ghaiz tu. Wal afina 'anil nas, dan orang mengampuni, maafkan manusia. Memaaf ni sini maknanya lagu mana? Afina 'anil nas maknanya ia memaafkan orang yang mana dia meninggalkan untuk membalas. Dan dia mampu untuk membalas, mampu untuk mengambil tindakan. Atau afina 'anil nas. Maaf tapi kita bila napa kapik dia, apa ke maafmu lepas pada napa kapik, itu dah afina 'anil nas deh. Wala kazimin ghaiza wala afina 'anil nas deh. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang muhsinin, orang yang yang buat kebaikan. Kata ni kelebihan. Kelebihannya kalau kita tidak ada ghadab, bagaimana kita nak kazimin al ghaiz? Bagaimana kita nak afina 'anil nas? Kita nak ampun. Kalau orang tahu salah kita pada kita, minta maaf. Minta maaf deh. Beres. Kosong. Tapi kalau orang buat salah kita, mungkin mudah-mudahlah. Sebab itulah Imam As-Sufyan As-Sawri kata, laisal ihsan an tahsuna ila man ahsana ilaik. Bukanlah ihsan, dimasukkan ihsan buat baik itu, inna wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Sufyan As-Sawri, bukanlah ihsan itu membuat baik pada orang yang baik padamu. Wa innama antahsuna ila man asaa ilaika. Sungguhnya membuat baik, wa innama antuhsina ila man asaa ilaik. Sungguhnya membuat baik ini, buat ihsan ni pada orang yang tak baik padamu. Tengok ihsan, payah dah benda begitu tu. Jadi nak boleh benda begitu ni, ada ghaiz, barulah terbukti kita boleh buat ihsan. Qala muallif rahimahullah, fa iza balagta gharadaka faqawim biha tahta qadamaik. Apabila sampai kepada gharad kita, tujuan kita, matlamat kita, untuk kita menundukkan nafsu dan syahwat dan ghadab kita, dan kita menjadi tuan pada dia, faqawin biha tahta qadamaik, dan kita berjuangkanlah, kita lawanlah biha syahwat ni bawah tapak kaki kita. Jadi kita bawah tapak kaki kita, bukan kat atas kepala kita, tidak. Untuk bawah tapak kaki kita. Maknanya apa dia? Supaya jadi selipar kita berjalan dengan dia. Bukan kita jadi terompah dia jadi terompah kita. Dia pun kita juga tu, sahabat dari kita. Warji ila makani sa'adat. Dan kita pulalah, kembalilah kita kepada tempat kebahagiaan kita yang sebenar, iaitu maqam qurbah. Maqam qurbah, mendekatkan diri dengan ilmu hakikah. Wazalika maqanu, begitulah maqam, tempat qararul khawasil muhadratu ilahiyah. Apabila kita dapat meletakkan nafsu kita di tempat tapak kaki kita, yang mana kita menjadikan nafsu syahwat dan ghadab ini sebagai selipar kita, kita akan pula kita kembali kepada tempat kebahagiaan kita yang sebenar. Wazalik, kita tempat apa? Tempat qarar, tempat yang khas, tempat yang tetap bagi khawasil hadrat ilahiyah, bagi golongan khawas adalah khasah. Maknanya apa dia?
golongan khawas, golongan khusus, iaitu siapa dia? Orang al-arifun, orang yang mengenal Tuhan, al-arifun, as-sabiqun wal muqarrabun, golongan salafus salih yang dekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebut khos ni yang mana dia dia nak Allah Subhanahu wa taala. Wa qararul awam, dan juga pada tempat tetap orang awam. Orang awam bukan orang khas lah, orang umum ramai-ramai, darajatul jannah. Darajah syurga. Kerana orang khawas yang nak Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan awam yang nak apa di sisi Allah itu syurga. Tak ada masalah. Molek belakang. Cuma lebih martabat lebih tinggi lah golongan khawas lah. Golongan khawas. Kerana dia nak pada Allah bukan apa yang di sisi Allah Ta'ala. Jarak bezanya, golongan khawas ni man talaballah ta'ala, menuntut Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan awam untuk darajatul jannah, mana menuntut ma indal, apa di sisi Allah taala. Fatahtaj ila ma'rifat hazil ma'ani, maka memberhajat, apabila nak begitu, memberhajat nak kembali kepada makan saadah kita, benar kita nak royah kita punya matlamat saadah kita. Fatahtaju ila ma'rifat hazil ma'ani, maka memberhajat kepada nak mengenal makna-makna ini, hakikat makna ini, apa disebut dibincangkan tadi, hatta ta'rifa min nafsika, sehinggalah mengenal akan dirimu syai'an qalilan, sedikit demi sedikit, kerana mengenal Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan makrifah di kita dan menyucikan hati kita. Fa kullu man lam ya'rif hazil ma'ani fa nasibuhu min al-qusuri, dan setiap orang yang tidak mengenal akan hakikat ma'ani ini, hakikat benda ni, fa nasibuhu, maka bahagiannya hanyalah bersifat kulit sahaja, zahir sahaja. Li'annal haqqa yakunu anhu mahjuban, apabila tak kenal hakikat diri kita sendiri, tak kenal diri kita sendiri, maka hak yang kan, li'annal haqqa, kerana kebenaran, iaitu apa kebenaran itu ruh bagi agama ni adalah yakunu anhum mahjuba, terhijab, terdinding apabila tidak mengenal akan hakikat sebenarnya. Jadi kadar mana manusia mengenal dirinya sendiri, dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Sekadar mana dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan kenal akan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali bertambah makrifah pada Allah taala, akan bertambahlah hakikat, mengenal hakikat agama ini, yang mana tepat kehendaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tepat kehendak Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Boleh tanya Ustaz? Kalau boleh jawablah. Saya Razman dari Kelang. Ya. Terima kasihlah kerana dapat menyampaikan ilmu. Saya banyak bermanfaatnya. Cuma saya nak bertanya, Ustaz kata tadi dalam diri manusia ni ada 4 sifat tu, sifat Allah, sifat syaitan, sifat haiwan dan juga malaikat. Ya. Jadi saran saya, bagaimana dengan sifat manusia originalnya? Sifat manusia sebenarnya, macam contohnya lupa, tergesa-gesa, itu sifat siapa pula Ustaz? Sifat manusia lah. Jadi dia mesti ada ada sifat manusia itu sendiri, tapi yang Ustaz sebut 4 tadi adalah sifat-sifat yang dimasukkan dalam diri manusia itu. Jadi sifat manusia yang original. Cuma kita nak fokus ni, apa yang nak masukkan, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sini, nak bagi tahunya dalam diri manusia ni terhimpunnya sifat-sifat yang 4 itu juga. Bukan kata manusia ni tidak ada sifat khusus dia sendiri. Maknanya dalam diri manusia tu ada terkumpul sifat-sifat kehaiwanan, sifat bahaim, sifat binatang buas, sifat syaitan, sifat malaikat. Jadi mana segala sifat-sifat itu, kalaulah fokus manusia ni adalah pada apa yang kebahagiaan bagi macam umpama sifat-sifat itu, maka manusia tidak ada beza lah. Itu nak maksudkan. Bukan kata kalau kita nak titikkan balik kita ni ada gitu gini,
mana bukan? Maknanya manusia ni terkumpul dari manusia ni, 4 sifat ini. Jadi kita nak mengarahkan kita ni kepada mana? Sudah tentulah pada sifat malaikah. Manakala kita tidak kendalikan macam contohnya walaupun malaikat dia ada sifat-sifat kita maklum tadi, tapi tidak ada syahwat dan ghadab. Ya. Ada syahwat ghadab. Jadi macam haiwan walaupun dia ada syahwat dan ghadab tapi tidak ada akal. Jadi dia tidak ditaklifkan. Harimau yang membunuh, singa membunuh, tetapi tidak ada ilmu, tidak ada akal, tidak ada iman, dia tidak ditaklifkan. Tetapi kita ada taklif. Ada masa sama kita ada syahwat, sama-sama kita ada ghadab. Kita bukan malaikat, tapi kita boleh bersifat-sifat, ada sifat-sifat malaikat boleh, tetapi kita masa sama kita ada syahwat dan ghadab. Malaikat tak ada. Sudah tentu kita ada berbeza dengan mereka. Tetapi kalaulah kita menjuruskan, kita mengambil sifat-sifat mereka, jadi kita jadi mereka lah. Kita hanya matlamat kita, hanya makan, minum, tidur apa semua, kita jadi bahaim. Bahkan teruk lagi. Nanti kalau makan orang pun, makan yang orang punya pun, ya tidak ada dosa kan tuan. Tidak ada dosa, pahala bagi mereka. Jadi lebih teruk kita lagi lah. Itu dah yang dimaksudkan. Allah. Tapi macam sifat macam kita terlupa, yang tak sabar, itu sifat siapa pula tu, Ustaz? Ada sifat kita lah. Saya tak tahulah, Natal pun ada terlupa, syaitan lupa, betul tadi pun sifat kita lah. Cuma kita nak fokuskan, nak bagi tahunya dalam diri kita ni ada ke sifat-sifat yang 4 tadi. Kalau kita pergi pada berkait dengan syariat pula, apa yang Tuan bagi tahu tadi, lupa ada apa semua dia ikut syariat, raful qalam contohnya. Kalau kita puasa kita terlupa, maka kita dimaafkan. Dia syariat mana kerana kita lemah, dia sifat lupa kita, sifat manusia kita, sifat lemah kita. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang wal hayyul qayyum, tidak ada lupa, ada apa semua. Sifat-sifat kita tu juga ada sifat-sifat kelemahan tu juga, ada satu benda perkara yang boleh kita mengenal diri kita juga. Contohnya apa yang Tuan sebut tadi kan, lupa tak? Apa lagi? Lupa, sifat-sifat lemah kita. Kita boleh lihat dalam konteks kita ni tak lemah. Kita ni lemah, Allah Subhanahu Wa Taala ni, iradah Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada kait dengan terpaksa, lupa dan sebagainya. Tu kita tu antara termasuk dalam bagus apa yang Tuhan bagi tahu tadi, termasuk daripada cara untuk kita kenal diri kita juga. Mana kita lupa, Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu maha suci daripada segala sifat kekurangan. Apa Tuhan sebut tadi, sifat kekurangan kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala maha suci daripada kekurangan tersebut. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama. اللهم ألحمنا رشدا عزنا من شر نفس اللهم ألحمنا رشدا عزنا من شر اللهم ألحمنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.